Okey, sekarang kita sambung 6.2 lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, yang pertama kita tengok tanah tinggi, iaitu tanah tinggi di Semenanjung. Okey. Tanah tinggi di Semenanjung Malaysia ni berpunca dari dataran tinggi Yunnan. Okey. Kemudian dia menganjurlah daripada utara, ingat lagi daripada utara sampai ke selatan Malaysia. So ini kita tengok banjaran di Semenanjung Malaysia B1. B1 iaitu banjaran Titiwangsa. Ini banjaran Titiwangsa paling panjang Banjaran Titiwangsa banjaran terpanjang dan dikenali sebagai tulang belakang Semenanjung Malaysia. Okey. So dekat banjaran Titiwangsa ni, tengok G1 G1 ni ialah Gunung Korbu. Terdapat Gunung Korbu pada banjaran Titiwangsa. Okey, B2 iaitu banjaran Tahan. Okey, tengok pada peta ni, ini banjaran Tahan. So, yang terdapat dekat banjaran Tahan ni terdapat G2. Apa tu G2? G2 ialah Gunung Tahan, iaitu gunung yang tertinggi di Semenanjung dengan ketinggian sebanyak 2,187 meter. Okey, Gunung Tahan, gunung tertinggi di Semenanjung. B3 ialah banjaran gunung. Okey. Gunung lipat tua yang stabil. So, banjaran gunung di Semenanjung Malaysia ni merupakan gunung lipat tua yang stabil, iaitu terbentuk kira-kira 200 juta tahun yang lalu. Okey, tanah tinggi di Sarawak dan Sabah pula. Kebanyakannya kawasan tanah tinggi ni terletak di pedalaman. Ni. Di pedalaman Sabah dan Sarawak. Okey. Okey, kawasan terdapat beberapa banjaran dan gunung di Sarawak dan Sabah. So sekarang kita fokus kepada banjaran di Sabah dulu. Kita tengok B4, banjaran Croker. Mana banjaran Croker? Okey. Sini. Banjaran Croker terdapatnya G3 kat sini kan? Okey, G3. G3 ialah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4,095 meter. Gunung Kinabalu ni merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey, yang tadi dekat Semenanjung, Gunung Tahan tertinggi di Semenanjung. Tapi yang ni, Gunung Kinabalu ni tertinggi di Malaysia. Okey, banjaran Terusmadi. B5 ni, banjaran Terusmadi, banjaran Berasil. Okey, ini di Sabah. Dan kita beralih ke Sarawak. Banjaran di Sarawak. Okey, terdapatnya banjaran banyaklah banjaran-banjaran di Sarawak dan gunung nombor 5 G5. Okey, ini. Ini Gunung Mulu. Okey. Di mana Gunung Mulu ni terdapat Taman Negara Gunung Mulu yang mempunyai rangkaian gua yang terpanjang di dunia. Okey, baca info ni info dalam buku teks dah semua berkenaan dengan Gunung Mulu. Itu mempunyai rangkaian gua yang terpanjang di dunia. Okey. Juga terletaknya di Sarawak Chamber, iaitu ruang bawah tanah yang terbesar di dunia. Okey, jangan lupa baca info geografi ni dalam buku teks muka surat 61. Okey, lokasi Tanah Pamah pula. Tanah Pamah di Semenanjung Malaysia. Okey.
Cuba kita tengok kat sini dataran Kedah Perlis. Ini dataran Kedah Perlis. Tepi tanah aluvium, iaitu penting bagi penanaman padi. Dataran Kedah Perlis juga dikenali sebagai jelapang padi Malaysia. Kawasan dia sesuai lah untuk penanaman padi. Okey, kita tengok dataran Kelantan pula. Dataran Kelantan ni rendah dan rata, diliputi juga tanah aluvium, penting untuk penanaman padi dan tembakau. Dan di situ juga kawasan yang subur, so berpenduduk padat. Okey, yang lain pelajar-pelajar boleh baca dalam buku teks muka surat 62. So, sekarang kita tengok tanah pamah di Sarawak dan Sabah. Okey, di Sabah dulu, kita tengok di Sabah dulu. Dataran pantai timur. Okey, di bahagian timur lebih besar tetapi sebahagian besarnya berupaya ditanami koko dan kelapa sawit. So ini di dataran pantai timur. Dataran pantai barat pula, okay, ini dataran pantai barat Sabah, lebih maju walaupun sempit dan terputus-putus dan juga menjadi pusat perindustrian di likas dan kepayan. Okey, iaitu di tanah pamah di Sabah. Kemudian kita beralih ke Sarawak. Sarawak ni adanya delta Rajang, iaitu dataran yang paling penting di Sarawak, juga dilitupi oleh tanah aluvium yang sangat sesuai untuk kegiatan penanaman padi. Dan ada juga dataran Kuching, itu menjadi pusat pertempatan dan pentadbiran. Juga ditanam lada hitam dan juga terdapatnya pelombongan emas di Bau Kuching. Okey, pelajar boleh rujuk juga buku teks muka surat 63. Okey, bentuk muka bumi yang kedua iaitu bentuk muka bumi yang ketiga, pinggir laut. Okey, bentuk muka bumi pinggir laut. Okay, yang kita dah belajar tadi, Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang panjang kan. So, kedalaman laut di persiram Malaysia agak cetek iaitu kurang daripada 180 meter. Cantik kan bentuk muka bumi pinggir laut. Okey, ini bentuk muka bumi pinggir laut. So, kita tengok satu persatu. Kat sini terdapatnya tanjung. Okey, nanti kita baca macam mana tanjung ni terjadi. Okey, Batu Tunggul. Kat sini teluk. Okey, gerbang semula jadi. Ada tunggul sisa kat sini. Ni ada gua laut. Ada tebing tinggi kat sini. Ni ada batu runtuh. Okey, ini adalah bentuk muka bumi di pinggir laut. Okey, ini bentuk muka bumi pinggir laut akibat hakisan ombak. Okey, ni ketika air surut kat sini, ketika air pasang kat sini. So, apabila air pasang, kita akan nampak ada batu tunggul, gerbang laut. Okay, ketika air surut, bila air surut, kita akan nampak lah ni. Baru kita akan nampak tunggul sisa. Okey. Nanti kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, tebing tinggi. Terhasil daripada hakisan gua laut. Okey. Hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding dua buah gua laut yang bertentangan akan membentuk gerbang laut. Ini ialah gambar tebing tinggi di Pulau Denawan, Sabah. Cantik Yang kedua, gerbang laut terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Apabila batuan atau lekukan yang terbentuk runtuh, maka tebing tinggi akan terbentuk. Ini gerbang laut di Batu Sapi, Sabah.
Okey, Batu Tunggul terasa akibat tindakan penggondolan terhadap gerbang laut. Apabila gerbang laut runtuh, Batu Tunggul akan terbentuk. Okey, ini gambar Batu Tunggul di Taman Negara Bako, Sarawak. Okey, tunggul sisa. Cantik kan pemandangan tu? Okey, batu tunggul yang terhakis akan membentuk tunggul sisa secara lambat laun. Tunggul sisa hanya boleh kelihatan ketika air laut surut sahaja. Semasa air pasang tak adalah nampak tunggul sisa ni. Okey, tanjung terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli. Terbentuk di bahagian batuan keras yang tahan hakisan ombak. Ini gambar Tanjung Datu di Sarawak. Ini Tanjung Bungah di Pulau Pinang. Okey, Teluk. Masya Allah, cantik betul gambar ni. Okey, terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli. Terbentuk di bahagian batuan lembut yang dihakis ombak. Okay, contoh-contoh teluk. Teluk Batik di Perak, Teluk Kemang Negeri Sembilan, Teluk Dawel di Sabah. Teluk Dawel. Sangat cantik. Airnya sangat biru kebiru-biruan. Teluk Cempedak di Pahang. Okey, lokasi yang seterusnya saliran saliran di Malaysia. Okey, saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Okey, pada umumnya sungai-sungai di Malaysia adalah pendek. Okey, tengok Sungai-sungai di Malaysia ni pendek. Saya tengok yang betul ni. Beraliran deras dan berliku-liku. Okay, selain itu, terdapat juga beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Tasik buatan manusia. Contohnya ialah di Tasik Kenyir. Tasik semula jadi iaitu di Tasik Chini, Pahang. Dan satu lagi tasik semula jadi ialah di Tasik Bera. Iaitu juga di Pahang. Tasik Bera juga dikenali sebagai tasik air tawar yang terbesar. Okey, yang ini saliran di Sabah dan Sarawak. Okey, tengok. Sungai, banyak lagi saliran di Sabah Sarawak lagi banyak berbanding di Semenanjung. Sungai Sugut, Sungai Padas, Sungai Barang, sungai di Sabah. Kita tengok di Sabah. Sungai Sugut, Sungai Padas, Sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan, tengok ini. Sungai Kinabatangan ialah sungai yang terpanjang di Sabah. Okey. Kemudian di Sarawak. Di Sarawak Sungai Rajang. Okey, ini Sungai Rajang. Sangat panjang iaitu Sungai Rajang ni sungai yang terpanjang di Malaysia. Dan terdapat juga Sungai Baram. Ini Sungai Baram. Sungai Baram ni lebar dia boleh kat sini adanya ferry kat Sungai Baram. Okey, seterusnya kita akan belajar 6.3 kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.